Okey. Kemudian daripada situ kita tengok sebagaimana tadi saya jelaskan, teori amil itu boleh kita definisikan dari segi bahasa. Makna apa itu amil dari segi bahasanya? Maksudnya amil itu adalah faktor, punca, penyebab ataupun pemberi kesan, muathir. Manakala secara istilahan iaitu operational meaning, dia boleh kita takrifkan sebagai punca kepada perubahan keadaan ataupun tanda baris akhir perkataan dalam ayat. Kalau kita lihat kepada pentarifan yang diberikan oleh Ar-Rumani, dia kata amil itu mujibun, iaitu perkara atau perkataan ataupun sesuatu yang menyebabkan, mewajibkan perubahan baris ataupun keadaan akhir kalimah sebut dalam ayat. Likhtilafil makna, kerana untuk menunjukkan perubahan ataupun perbezaan makna. Kita lihat pula kepada pentarifan Asy-Syarif Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat dan juga At-Tahanawi, ma aujaba kauna akhir kalimah ala wajh makhsus min al-i'rab. Tidak jauh beza sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ataupun ma amila fi ghairihi, tengok, ada sesuatu yang boleh memberikan tindak balas kepada perkataan yang lain, okey, yang digambarkan ataupun boleh lihat kesan tersebut dari aspek ataupun dalam bentuk rafa', marfu'nya kalimah tersebut, nasab, mansub, jar, majrur ataupun jazm. Okey, ala hasabi ikhtilafil awamil. Okey, tengok, mengikut ataupun berdasarkan perbezaan jenis punca. Seolah-olah kasanya ada berapa jenis punca ataupun ada berapa jenis amil yang boleh menyebabkan kalimah itu berbaris dhammah ataupun fathah contohnya. Jadi teori amil, dari situ kita boleh definisikan, kalau kita nak definisikan, dan ini teori bahasa yang menjelaskan penyebab ataupun punca amil sesuatu perkataan dalam ayat tersebut, kenapa dia berubah ataupun keadaannya, keadaan akhirnya kenapa dia berada dalam keadaan rafa', nasab, jar ataupun jazm. So teori itulah yang teori tersebut itulah yang memandu pemikiran ulama kita dalam menjelaskan perubahan baris akhir, iaitu al-i'rab. Okey. Walau bagaimanapun, sebagai satu amanah ilmu, saya kena sebutkan di sini bahawa apa yang saya cakapkan daripada mula sampai akhir itu mewakili majoriti ulama nahwu bahasa Arab. Semua berkata gitu ke? Ataupun adakah totally? Tidak. Ada sebahagian pendapat yang tidak sama ataupun tidak selari dengan apa yang mengatakan perkataan-perkataan yang membentuk itulah yang memberikan efek kepada perkataan yang lain. Contoh fi'il tadi, dia boleh marfu'kan, menyebabkan pelakunya marfu' dan juga menyebabkan objek tersebut mansub. Itu pendapat majoriti ulama nahwu. Manakala Ibn Jinni dia kata tak, yang menyebabkan baris dia begitu bukan perkataan sebelum dia ataupun selepasnya ataupun fi'il contohnya kan, tetapi penutur itu sendiri. Penutur itu sendiri yang mana penutur asli, penutur jati Arab itu sendiri, orang Arab zaman jahiliah itu sendiri ataupun pengguna asli ataupun jati kepada bahasa tersebut yang dia nak sebut begitu. Maknanya Ibn Jinni cuba menjelaskan bahawa seolah orang Arab zaman jahiliah bukan, okey sekarang ni aku nak kata ja'a Zaidun, sebagai contohlah, dia tak sebut ja'a Zaidun, contoh saja. Contohnya saya nak cakap Zaid, jadinya ja'a tu je perlukan fa'il, so aku nak merafakkan dia. Bukan gitu. Makna secara semula jadi orang Arab cakap begitu. Cuma ulama, memanglah, bukan ulama tak tahu, cuma ulama nak jelaskan why begitu dan bagaimana. Okey, itu pendapat Ibn Jinni. Dia kata bukan, tetapi faktornya bukan perkataan tetapi penutur asli itu sendiri. Okey, pendapat yang ketiga ni iaitu Ibn Madha Al-Qurtubi dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Nuhat. Dia kata bukan, dia kata jerat semua pandangan ulama, majoriti ulama nahwu kita. Dia kata bukan, mana dia kata satu pandangan, dia kata dia menghukum menilai pandangan ulama yang mengatakan amil itu adalah kalimah itu sendiri. Dia kata ini satu pandangan yang susah, memang tidak boleh nak buktikan. Macam mana perkataan yang tidak ada iradah, tidak ada kehendak boleh bagi efek kepada yang satu lagi, kepada perkataan yang lain. Dia kata Allah SWT. Dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana perkataan tidak ada kehendak dan daya untuk beri kesan kepada perkataan. Ala kulli hal, perbincangan pada kita kali ini adalah ilmu satu ni. Okey, untuk menjelaskan apa amil tu. Okey.
komponen utama teori amil ni, kalau kita nak keluarkan komponen dia, saya boleh katakan ada yang mengatakan 3, tapi saya lebih prefer untuk jadikan 4. Iaitu pertama amil, operator dia, iaitu punca yang beri kesan kepada keadaan akhir. Kemudian ma'mul. Kemudian ma'mul ni objek yang terkesan daripada tindak balas yang diberikan oleh amil tadi. So objek yang terkesan dia itulah ma'mul. Kemudian amal, iaitu operasi yang dijalankan ataupun tindak balas yang dilakukan oleh amil. Kemudian kesan tindak balas itulah iaitu al-athar, yang kita tengok dari aspek ar-raf'u tu, an-nasbu, al-jarru, kalau rafa', kalau jam mufrad, kalau jamak taksir, contohnya dhammah, kalau musanna atau alif, itu athar. Okey. So secara langsung ataupun secara tidak langsung, sama ada pelajar tu sedar tak sedar, dia berfikir mengikut teori ini. Contoh kalau guru tu, okey, sila baca teks tersebut. A'rif al-kalimah ataupun a'rif ma tatakhat atau a'rif ma qara'tahu qabla qalil, contohnya. Maknanya dia terkesan dengan teori amil tadi, contohnya. Okey, ini sebagai contoh mudah untuk kita praktiskan daripada empat komponen tadi. Sebagaimana kita ambil contoh, kana Muhammadun muhandisan, kan contohnya. So kita boleh keluarkan dalam ayat ni mana amil dia. Maknanya Muhammadun muhandisan. Kenapa Muhammadun itu marfu', muhandisan itu mansub. Jadi kita katakan amil kat sini, sebagaimana ulama-ulama sebut, puncanya adalah kana tu. Kana. Kemudian ma'mulnya yang dioperasikan kesannya, iaitu objek yang terkesan daripada amil tersebut, iaitu perkataan Muhammad dan juga muhandisan. Kerana asalnya sebelum dimasuki kana, okey, dia adalah Muhammadun muhandisun. Okey, kemudian apabila dimasuki oleh kana, okey, maka dia punya kesannya, kita lihat sebelum tengok kesan, kita tengok amal dia apa? Dia merofakkan makana mubtadaan, merofakkan kata nama ataupun apa yang asalnya merupakan mubtada, dan dia menasabkan apa yang asalnya adalah khabar. Jadinya kesan kita boleh nampak isim kana jadi marfu'. Okey, kerana dia mufrad kat sini, wa alamatu raf'i dhammah, dan khabar kana itu menjadi mansub, iaitu perkataan muhandisan. Jadi ini seolah nak kata apa sebenarnya? Nak kata kana itulah yang bertanggungjawab menyebabkan perkataan Muhammad itu marfu' dan muhandisan menjadi mansub. Bukan penutur, tapi kana tu. Kana tu ada power. Itu maksud dalam yang cuba nak dimasukkan oleh dalam melalui teori amil. Okey, kemudian kita tengok lebih perinci sikit sebagaimana ulama nahwu bicarakan ataupun letakkan. Amil ni dia kata ada 2. Dan amil nahwu ni ada 2, iaitu amil lafzi dan juga amil maknawi. Contoh yang saya berikan tadi adalah amil lafzi, makna kita boleh lihat dengan panca indera kita dan boleh kita nampak kesan dia. Boleh nampak dia punya amil tersebut, boleh nampak, boleh ini disebut dan wujud dalam ayat. Sebagai 3, sebagaimana contoh tadi adalah kata kerja, okey, ataupun isim, kata nama, ataupun harf, partikel. Okey. Cara kita tengok satu-satu. Kata kerja. Dia kata asal amal nahwi ini adalah untuk kata kerja. Sebab kenapa? Tengok macam mana mereka berfikir. Dia kata oleh kerana kata kerja ni ada tindak balas, ada action. Kan jadi power. Dia kata jadi oleh kerana itulah dia boleh beramal dengan kuat. Dia kata, sebab tu dia kata dia declare bahawa aslul amal nahwi adalah kata kerja dan amil yang paling power. Amil yang paling power. Sebab dia buktikan, dia kata dia buktikan, maknanya dia punya argumentasi dia. Tengok dia kata fi'il dia boleh merofak, menasab pelbagai kata nama. Banyak kata nama yang boleh bagi fact. Nak menunjukkan bahawa powernya kata kerja tu lah. Contoh kita ambil perkataan contohnya kita ambil qara'a. Qara'a kan. Kemudian kita buat ayat dalam ayat. Qara'a at-talibu, contohnya kan. Al-Qur'ana qira'atan muta'anniyatan okey, kulla yaumin. Apa dia kata? Dia kata kenapa kata kerja ni power sangat? Dia kata kata kerja ni boleh merafakkan kata pelaku, boleh menasabkan maf'ulun bih,
boleh menasabkan maf'ul mutlak. Okey, boleh menasabkan maf'ul fi. Contohnya kat situ. Maknanya tengok satu amil, power dia tu, kata kerja, dia boleh bertindak balas dengan dalam ataupun memberi kesan kepada banyak kata nama. Dia kata itu namanya falsafah, itu melibatkan falsafah. Ustaz, apa ni Ustaz Salah buktikan dulu Ustaz, the power of verb. Entah, tak tahu. Itu dia punya pemikiran. Ustaz hanya memberitahu pemikiran ulama-ulama kita macam mana dia menjelaskan kenapa ataupun mencari punca marfu' sini dan juga mansubnya maf'ulun bi dan juga maf'il yang lain. Jadi makmulnya boleh banyak dia kata, dan pelbagai fa'il, maf'ulat, hal, tambis, nisbah boleh beramal kepada kata nama yang terletak sebelum atau selepas. Dia kata powernya lagi tu dia boleh beramal dengan kata nama sebelumnya. Yang ni Ustaz, yang saya bagi contohnya adalah kata nama semuanya berada di belakangnya. Maknanya boleh beramal dengan kata nama yang duduk sebelumnya. Okey, kemudian kata nama. Dia kata kata nama ni agak lebih lemah daripada kata kerja tadi, lebih lemah daripada fi'il. Oleh itu, sebab tu kita nampak hanya kata nama yang mengandungi makna perbuatan saja yang dipanggil sebagai al-wasfu tu ataupun al-mushtaqat. Okey, al-mushtaqat ataupun al-wasfu yang tadi daripada isim fa'il. Isim fa'il kan masih mengandungi action, dan juga isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdhil, okey, dan juga termasuk masdar, dan juga isim fi'il. Kata nama lain yang beramal juga seperti isim jamid, al-mudhaf, isim syarat jazim. Contoh. Itu adalah kata nama. Okey. Kemudian partikel, ini harf. Harf lagi mudahnya, partikel yang beramal hanyalah partikel yang bersifat khusus penggunaannya. Dia kata al-harf ya'mal fi ma yakhtassu bih. Maknanya huruf itu beramal hanya pada perkataan yang dikhususkan baginya. Contohnya huruf jar, harful jar la yadkhul illa 'alal isim. Dia hanya masuk kepada isim saja. Oleh kerana itulah dia beramal. Beramalnya apa? Dia memajrurkan kata nama selepasnya. Contohnya bismillahirrahmanirrahim kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim contohnya. Okey. Jadi kat sini bismillah, mi. Kenapa dia kasrah majrur? Kerana huruf ba inilah yang menyebabkan baris tersebut majrur. Mengikut teori amil. Mana the power of particle ba ini menyebabkan baris kata nama selepasnya adalah majrur. Kemudian Allah ni majrur kenapa? Kerana apa? Apa puncanya? Amilnya apa? Dia kata puncanya kat sini mudhaf. Contohnya, mudhaf, isim ni. So, isim ni pula yang memajrurkan lafzul jalalah sebagai mudhaf ilaihnya. Okey, kemudian yang ni pula apa? Yang ni tabi'. Ataupun panggil amil tabi'iyah. Sebagian ulama mengatakan amil tabi'iyah itu amil ma'nawi. Yang kita akan masuk sebentar lagi. Okey. Jadi itulah secara umumnya, secara ringkasnya, amil lafzi. Mana amil lafzi? Amil yang kita boleh nampak dan boleh declare itu adalah amil dia. Contoh, mungkin kalau saya boleh bagi contoh dalam kata nama tadi, dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka, wa idh qala rabbuka, dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Okey? Jadi kat sini, khalifatan kat situ, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifatan ini kenapa dia mansub? Contohnya kenapa dia mansub? Kerana dia maf'ulun bih. Dia tak sampai situ je persoalannya. Persoalannya, apakah yang menyebabkan ataupun mal amilun nasbi li hadzal maf'ul bih contohnya. Apakah yang menyebabkan khalifah tadi menjadi maf'ulun bih dan juga dia mansub? Kerana apakah yang menyebabkan dia mansub? Adalah kata nama isim fa'il ni. Ja'ilun tu yang menyebabkan ja'ilun tu yang menyebabkan
mansubnya khalifatan. Itu contoh kepada amil lafzi yang melibatkan isim fa'il, iaitu terdiri daripada mushtaqat kata nama. Kemudian dia tak sampai situ saja. Dah tu kadang-kadang kalau amil itu tak nampak. Yang ni agak susah sikit dia nak jawab ataupun nak jelaskan, iaitu panggil amil maknawi yang bersifat abstrak, yang tidak boleh dilihat, tidak boleh diuji kaji, tidak boleh dizahirkan. Nanti kita tengok macam mana kata perdebatan pun tidak, maknanya perbualan di antara Al-Jarmi, nanti kita tengok Al-Jarmi dengan Al-Farra. So Al-Jarmi ini mewakili mazhab Al-Basrah, juga Al-Farra Kufah. Tak apa, sebelum kita tengok kepada dia punya discussion ataupun ni. Amil yang tidak wujud, amil maknawi ni apa? Amil yang tak wujud ataupun tak sebut dalam ayat. Macam mana faktor yang tak wujud tiba-tiba ada wujud? Maknanya tak disebut. Macam mana dia boleh kata yang dia ada kalau benda tu tak wujud? Tak apalah, itu ada baju pemikiran. Mana teori amil tu begitu. Jadinya sebagai contoh. Kita buat dalam mana ayat bahasa Arab kan, contohnya. Kita ambil surah Al-Fatihah. Kan? Contohnya Alhamdulillahi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Dia tanya, why marfu' kat sini? Mubtada lah Ustaz. Okey lah. It's okay, mubtada. Aku tak tanya itu saja. Dia kata, why mubtada kat sini marfu'? Dia kata kat situ. Kenapa mubtada kat situ marfu'? Dia kata, ataupun sebagaimana pendapat Al-Basriyun, disebabkan oleh amil maknawi iaitu al-ibtida'. Amil maknawi iaitu al-ibtida'. Al-ibtida'. Seolah kebermulaan kata nama, kebermulaan ayat tersebut dengan kata nama tersebutlah, kebermulaan itulah yang menyebabkan mubtada itu marfu'. Itu sebagai contoh. Okey. Kemudian dia kata amil maknawi, contoh yang lain adalah amil kepada rafa'nya kata kerja ataupun fi'il mudhari'. Kan, contohnya saya katakan okey. Contoh iyyaka na'budu. Kan, iyyaka na'budu. Okey, kenapa? Okey, fi'lun mudhari'un. Contohnya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'i ila akhirih. Kan? Bla 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 tu semua. Wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun, semua tu. Wa fa'ilu kaza wa kaza. Okey. Na'budu, kemudian dia kata, okey, fi'il mudhari' marfu'. Apakah yang menyebabkan fi'il mudhari' itu marfu'? Dia kata kenapa? Salah satunya amil tu amil maknawi kerana kedudukan wuqu'uhu mauqi'al ismi. Contohnya, kerana dia duduk pada tempat kata nama. Ataupun dia kata kerana tidak dimasuki oleh amil lafzi, iaitu amil seperti adatun nasab dan juga adatu al-jazm. Oleh kerana tajarruduhu minal, contohnya tadi sama ada wuqu'uhu mauqi'al isim ataupun tajarruduhu minal nasibi wal jazim. Maknanya partikel yang menjazamkan dan juga menasabkan tak ada, oleh kerana tak ada, itulah dia marfu'. Itu amal maknawi. Kita lihat bagaimana ulama pada zaman mula-mula dulu dia nak jelaskan amil maknawi ni. Kita tengok, mungkin kita boleh baca sikit. Dia kata ada dua pusingan. Pusingan pertama, tengok Al-Jarmi ni kurun berapa? Kurun ketiga Hijrah. Okey, dan lawan Al-Farra. Dia kata faqala Al-Farra li Jarmi, akhbirni an qaulihim Zaidun muntalikun bima rafa'u Zaidan. Okey, beritahu kat aku tentang ungkapan Arab, contohnya Zaidun muntalikun. Orang Arab ni memarfu'kan Zaid. Kenapa? Apa puncanya?
Jadinya Al-Jarmi kata, dia kata faqala lahu Al-Jarmi bil ibtida'. Ibtida' lah yang menyebabkan Zaid tadi yang sebagai mubtada' sebut kan, menyebabkan dia marfu'. Kemudian Al-Farra kata balik, apa maksud ibtida' ya Jarmi? Dia kata, Jarmi kata ta'ariyatuhu minal awamil, makna kekosongan, makna tidak ada kewujudan amil dia. Kemudian Farra kalau balas balik, boleh tak kamu jelas timbulkan amil maknawi ibtida' tu? Fa'azhiru, dia kata fa'azhirhu. Maka Jarmi jawab balik, ini makna haza ma'nan la yazhar. Ini makna tak boleh nak dibukti, tidak boleh dizahirkan. Tak apa, saya terima. Dia kata, Faraq kata balik kat Jarmi, famathilhu, bagi contoh. Contohkan dia. Qala lahu Jarmi, la yatamassal, tak boleh. Bagi contoh pun tak boleh, nak zahirkan pun tak boleh. Faraq kata apa? Dia kata, ma ra'aitu kal yaum. Aku tak pernah lah tengok satu amil yang tak boleh dizahirkan, tak boleh bagi contoh. Itu pusingan pertama. Seolah Al-Jarmi tidak mampu menjelaskan makna ataupun amil maknawi, mana tidak boleh persuade Al-Farra kewujudan amil maknawi dalam ibtida' tersebut. Kita tengok balik, Farra boleh meyakinkan Jarmi pula. Tengok. Faqala lahu Al-Jarmi, Jarmi pula tanya. Farra, cuba kamu jelaskan kat aku kenapa kamu memarfu'kan ataupun kenapa dirafa'kan Zaid dalam ungkapan Zaidun darabtuhu. Kemudian Al-Farra kata apa? Bilha al-a'idah ala Zaid. Maknanya dhamir darabtuhu itulah yang menyebabkan hak yang kembali kepada Zaid. Ini darabtuhu, hu itulah yang menyebabkan Zaid itu marfu'. Kemudian Jarmi kata al-ha itu isim, dhamir kan? Al-ha tu dhamir. Macam mana dia boleh kata nama? Macam mana boleh kata nama boleh merafa'kan kata nama? Faraq kata, tapi nahnu la nubali min hadza. Ada aku kisah, kata. Aku tak kisah pun, kami tak kisah pun benda ni. Yang penting aku bagi tahu. Fa inna naj'al kulla wahid min mubtada wal khabar amilan fi sahibi fi nahwu Zaid muntalikun. Sebabnya kami menjadikan setiap mubtada khabar itu amilan fi sahibihi, maknanya saling merafa'kan. Ini sebagaimana dipegang oleh Al-Kufiyun lah. Maka Jarmi pun kata, faqala lahu Jarmi yajuzu ayyakuna kadzalika fi Zaidun mutlaq. Kalau macam tu, aku pun boleh, maknanya boleh jadi pada Zaidun mutalikun lah. Lianna kullu wahid min ismaini marfu'un bi nafsihi fajaza ayyarfa al-akhar wa amal ha fi darabtuhu fa fi mahallun nasab. Fa kaifa tarfa'ul isim? Ha itu pada keadaan maf'ul fi mahalli nasab maf'ulun bih. Bagaimana dia boleh merafakkan isim sebelumnya pula? Kemudian Faraq kata faqala lahu Faraq jawab, lam narfa'hu bih. Kami tidak merafakkan Zaid tadi dengan dhamir tu. Tapi dia kata kami merafakkan dengan benda yang kembali kepada dia. Macam mana ni? Tengok perbualannya agak berfalsafah. Jarmi kata wa mal a'id. So apa maksud a'id pula? Faraq kata maknan. Makna. Bukan maknanya tak boleh dibuktikan lah secara zahirnya. Makna abstrak. Faqala lahu Jarmi azhirhu. Tengok Jarmi kata kat Faraq kata, sila zahirkan dia, boleh tak? Qala la yazhar. Tak boleh nak zahirkan. Qala mathilhu. Contohkan dia Faraq, boleh tak? Bagi contoh sikit. Faraq balas, la yatamassal, tidak boleh diberikan contoh. Maka Jarmi kata, laqad waqa'ta fima farirtu minhu. Maknanya apa yang maksudnya kat situ? Laqad waqa'ta fima farirtu, maknanya benda yang kamu dah terperangkap pada tempat yang aku cuba lari daripada sebelum jawapan soalan kamu. Maknanya benda yang sama. Bila ambil maknawi di suatu perkara yang susah lagi, memang sangat susah nak dibuktikan, banyak maknawi, hanya sekadar tanggapan dan membuka pintu khilaf yang sangat luas yang tidak ada penghujungnya, yang tidak ada maknanya kata putus. Umpama gini, antara telur dengan ayam mana asal? Kalau kata telur, tu telur bukan keluar dari ayam ke? Kalau kata ayam tu bukan keluar daripada telur ke? Duk pusing macam tu.
Okey. So cerita-cerita ni boleh tengok dekat Nazhatul Alibba Ibn al-Ambari. Itulah beberapa keadaan teori amil itu bergerak ataupun digambarkan oleh digunakan oleh para ulama nahwu. Kemudian dekat sini ada beberapa prinsip yang melibatkan teori amil ni. Prinsip utamanya dia kata kullu alamatin min alamatil i'rab asarun li'amil. Setiap tanda i'rab itu merupakan kesan daripada faktor dia. Itu dia punya prinsip pertama dia. Mana salah satu prinsip utama dia lah. Kalaulah dia kata illam yuzkar fil jumlah fayajib takdiruhu. Tengok. Kalaulah beramil itu tak disebut, wajib bagi kamu andaikan dia pula. Fayajib takdiruhu. Tu sebab tu kita akan tengok ataupun kita akan lihat bagaimana benda tu timbul dalam macam mana dia menjelaskan struktur ayat bahasa Arab. Kemudian la yajtami amilan ala ma'mulin wahid, tak boleh berhimpun dua faktor untuk satu objek. Maknanya dia tak boleh dua amil untuk satu makmul. Maknanya dia jadi bergaduh. Sebab itulah munculnya satu bab dipanggil tanazu' tu. Maknanya kewujudan bab tanazu' itu disebabkan teori ini. Disebabkan teori amil ini. Okey? Kemudian sebagaimana tadi saya sebut tadi, al-aslu fil amal lil af'al thumma al-asma' mahmulun 'alaiha wal huruf ta'mal fi ma takhtassu bih. Kemudian kedudukan amil itu biasanya duduk kat depan sebelum makmul, kecuali kalau amil tadi kuat. Contohnya fi'il mutasarrif yang mutaaddi. Dia fi'il yang kuat, maknanya bila kata kuat, maknanya makmulnya boleh duduk kat depan dia. Okey? Ataupun belakang, bebas. Kerana amil kuat. Itu maknanya melibatkan teori, dia bukan melibatkan bahasa. Yumkin an takuna al-kalimah amilatan wa ma'mulatan ma'an, walakin kalimataini la tatabadalan al-amal. Dia kata boleh satu kalimah itu menjadi amil dan juga ma'mul, tetapi dia tak boleh bertukar-tukar. Ini pendapat Basrah. Contohnya, kalau kita katakan Zaidun, ataupun kita katakan apa? Al-Jami'ah, Jami'ati Yusim, Al-Jami'ah, Al-Jami'atu Wasi'ah, contohnya. Okey, Wasi'ah ini khabar, dan dia merupakan amil kepada okey, dia amil kepada Al-Jami'ah mengikut pendapat pendapat ulama al-Kufah, al-Kufiyun. Okey? Kemudian dia kata juz'ul kalimah la yakunu amilan fiha. Juz'u kalimah itu tidak boleh menjadi faktor baginya. Oleh kerana itulah ulama cuba menjustifikasikan kenapa sin ataupun saufa. Kan tadi dia kata huruf itu, mana harf, partikel, dia boleh beramal kalau dia hanya masuk kepada jenis kalimah tersebut. Contohnya sin, dia tak masuk kepada kata nama. Okey, so dia masuk pada kata kerja saja, iaitu fi'il mudhari'. Tapi kenapa dia tak beramal pula? Tak beramal pun. Sedangkan you kata tadi, dekat salah satu prinsip teori ni kata, huruf boleh beramal dalam keadaan huruf itu hanya masuk spesifik kepada jenis kata tersebut. So, kalau dia masuk kata nama saja, dia boleh beramal. Oleh kerana itu, huruf jar boleh beramal. Okey, sin boleh masuk kata nama tak? Tak boleh. Dia boleh masuk pada kata kerja, tapi dia tak beramal pun. Dia kata jadinya ulama nak lari, nak menjawab balik. Dia nak jawab balik, dia kata tak, dia kata walaupun dia khusus kepada fi'il mudhari', contohnya sa'adhabu ila suq, contohnya kan. So dia kata sin ini seolah sejuzuk daripada kalimah. So mana sejuzuk sebahagian daripada kalimah tersebut, maka dia tidak beramal. Kemudian al-aslu alla yafsil bain amil wal ma'mul. Okey, asalnya tidak boleh dipisahkan di antara amil dan juga